Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang amat berbahagia Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman serta rombongan tiba di negara ini petang tadi bagi mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari dan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan kali ke-23 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Nak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abdul Rahman. Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Yang amat berhormat dan isteri ialah Yang berhormat Penerangkaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Haliwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring dan Datin. Juga berada di lapangan terbang bagi mengalu-alukan ketibaan delegasi Malaysia ialah Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua dan Pengiran Datin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pendat Pegamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua dan Pengiran Datin. Datin Seri Paduka Dr. Jeromaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Datuk Seri Paduka Awang Haji Maksad Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga dan Datin, dan Puan Nadia Azura Muhammad Nudri, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Yang amat berhormat naik ke pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi lagu kebangsaan kedua-dua buah negara. Yang amat berhormat kemudiannya beredar memeriksa perbarisan kehormatan yang terdiri daripada anggota tentera darat di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Ketua-Ketua Perwakilan Asing di Negara Brunei Darussalam dan Setiausaha-Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Haliwal Luar Negeri. Rombongan Perdana Menteri Malaysia termasuk Yang berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Haliwal Luar Negeri Malaysia. Kali terakhir perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia diadakan adalah pada 5 Mac 2019 di Putrajaya, Malaysia. Selain itu, lawatan Yang amat berhormat merupakan lawatan rasmi pertama daripada pemimpin luar negara Brunei Darussalam sejak tercetusnya pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020.
pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Divisyen Pelaburan dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 22 hari bulan Syakban 1442 bersamaan 5 hari bulan April 2021. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri Pengiraan Anak Sarah binti Pengiraan Haji Saleh Brahman pagi tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan renang Kumpulan Umur Brunei ke-28. Kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Renang Amatur Brunei dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihit Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Berangkat sama Paduka-Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengeran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengeran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam kejohanan ini, Yang Teramat Mulia Pengeran Anak Munirah Madhul Bolkiah menyertai kategori perempuan berumur 9 tahun ke atas dalam acara 100 meter kuat lentang. Yang Teramat Mulia yang mewakili Kelab Renang Mabuhay mencatatkan masa 1 minit 44.96 saat. Sementara pada sebelah petang, Paduka-Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengeran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah berkenan berangkat menyaksikan kejohanan renang Kumpulan Umur Brunei ke-28. Menyertai kejohanan Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengeran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam kategori perempuan berumur 9 tahun ke atas dalam acara 50 meter kuat dada, Yang Teramat Mulia mencatat masa 55.72 saat. Negara Brunei Darussalam merekodkan tiada kes jangkitan COVID-19 hari ini. Ikuti perincian beritanya sebentar nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Tidak ada kes jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 214, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 197. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 73 kes. 472 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,081 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Manakala 423 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 115,503. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Suntikan dos pertama vaksin COVID-19 adalah penting bagi memastikan keselamatan semua orang. Suntikan vaksin COVID-19 diteruskan lagi di Pusat Kesihatan Pengira Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah Rimba Gadong bagi 822 orang petugas barisan hadapan. Bagi mereka yang di dalam fasa 1, 2 dan 3, Kementerian Kesihatan memohon kerjasama untuk menunggu giliran yang akan dimaklumkan kemudian. Orang ramai juga disarankan untuk tidak mengunjungi pusat-pusat vaksinasi pada masa ini. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan orang ramai bagi pembukaan tempahan vaksin-vaksin mengikut peringkat-peringkat pelaksanaan. Sementara menunggu pembukaan tempahan perjanjian bagi vaksin, orang ramai disaran untuk mengesahkan akaun BruHealth masing-masing dan memastikan maklumat peribadi di dalam BruHIMS dikemaskinikan untuk memudahkan tempahan vaksinasi COVID-19 nanti. Majlis Perhimpunan Pengakap Perempuan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam adalah sebagai penghargaan sosial bagi mengakui dan menghargai usaha yang berterusan, pengorbanan masa, tenaga dan buah fikiran serta wang ringgit bagi sama-sama menjayakan segala program atau kegiatan pengakap perempuan tahun 2020. Majlis perhimpunannya berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam di Jalan Gadong. Antara pengisian majlis ialah ceramah bertajuk Wanita Terpilih yang disampaikan oleh Dayang Hajah Junainah binti Haji Gunong, pemangku penolong pengarah urusan haji, Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal-Ehwal Agama. Penyampaian sijil penghargaan kepada 9 orang penerima sukarelawan belia membantu barisan hadapan COVID-19 dan aktif menyertai kegiatan bahagian pengakap-pengakap Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Perhimpunan seumpama ini buat julung kali diadakan dan dianjurkan sempena sambutan Hari Wanita Sedunia atau dikenali sebagai Hari Wanita Antarabangsa yang disambut setiap tahun bagi meraikan peranan wanita dalam pelbagai bidang. Bandar Seri Begawan kini bertukar wajah dengan siapnya projek mural gergasi di Jalan Roberts. Mural gergasi yang dihasilkan oleh anak-anak tempatan itu merupakan projek fasa ketiga di bawah kawalan Penjabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal-Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan untuk mencantikkan lagi Bandar Seri Begawan. Projek tersebut menjadi satu lagi mercu tanda di Ibu Negara. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Dengan berkonsepkan seni kebrunaian, iaitu Melayu Islam Beraja, projek mural gergasi ini mengambil masa hampir sebulan untuk disiapkan. Ia merupakan inisiatif Kementerian Hal-Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan. Kerja-kerja menyiapkannya dilaksanakan oleh sekumpulan artis tempatan yang berbakat, dikenali sebagai kumpulan Guerrilla Architects. Ini yang membanggakan Ketani ya, di mana penglibatan belia-belia ni di dalam melihatkan kebulian-kebulian dorang, talent-talent dorang di dalam menghasilkan kalau kita lihat tinggi bangunannya 40 meter. Jadi di mana usaha-usaha dorang itu cabaran-cabaran yang dorang lihatkan itu dan dengan talent-talent dorang itu dorang berhasil melihatkan kebulian-kebulian pakar-pakar dorang itu. We assist Guerrilla Architects in terms of any technical matters. So we want to ensure that the artists themselves are safe, as well as the pedestrians. So the things that we have done to assist Guerrilla Architects is in terms of hoarding, in terms of getting the machineries done, to ensure that they're always compliant in terms of their PPE.
Beberapa elemen seni digabungkan untuk menghasilkan projek ini, termasuk lakaran bunga simpur dan orkid serta tulisan Jawi. Ia menggambarkan kehidupan rakyat dan penduduk negara ini yang harmoni dan bersatu padu. So at first it was really mixed feelings whether or not it's gonna go on or what, or it's just gonna hang about just like that, just an idea. But somehow from the government side, they've been really pushing the idea to make it happen. It was a really grateful opportunity for us to finally leave a mark and collaborate with the government, especially with this big wall. Alhamdulillah, happy juga. And then this is the first mural, the biggest mural we ever paint lah di Brunei. Bukan saya di Brunei lah, yang pertama kali kami membuat mural yang sebesar ni lah. So alhamdulillah excited je, happy je. Jawi ni penting pasal ia salah satu sebagai tani punya identiti. Kami sebagai belia ni jadi kewajipan lah generasi untuk mempertahankan Jawi. I mostly handle the bottom part, the architectural buildings like the mosque yang Kampung Layang apa tu, and then I did a little bit of the border designs. I feel equal working with the boys. They actually support me to do this project. Kesepakatan dan kegigihan yang ditunjukkan oleh para pelukis tempatan ini jelas menunjukkan belia-belia tempatan mampu mengharungi pelbagai cabaran untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Setentunya projek Big Wall ini mampu mencantikkan lagi Bandar Seri Begawan sebagai ibu kota dan salah satu destinasi pelancongan di negara Brunei Darussalam. Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Masin pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi kelas Al-Quran lelaki dewasa dan muslimah. Hadir yang berhormat Awang Haji Mohaimin bin Haji Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, pemangku yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei, Persebar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai dan disusuli dengan bacaan khatam Al-Quran, tahtim dan doa khatam. Majlis antara lain bertujuan untuk memupuk budaya membaca Al-Quran dalam kalangan ahli takmir masjid. ...106 orang anak yatim yang menetap di rancangan perumahan negara Kampung Pancur Mengkubau menerima sumbangan derma dari pelbagai pihak. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan diharapkan sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan anak-anak yatim tersebut di bulan Ramadan yang bakal menjelang. Majlis juga diselajurkan dengan majlis tahlil dan doa arwah sekampung. Koperasi Stesen Minyak Persatuan Tiba, KOTIBA, petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ahli-ahli koperasi persatuan yang telah kembali ke rahmatullah. Majlis diadakan di Masjid Kampung Tanah Jambu, Jalan Muara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Yasin dan doa tahlil yang diketuai oleh Awang Muhammad Saifullah bin Rosli, Imam Masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma oleh Awang Haji Umar bin Haji Muhammad Tahir, pengerusi Lembaga Pengarah KOTIBA, kepada 52 orang anak yatim dari Kampung Tanah Jambu Salar, Kampung Salam Bigar, Kampung Sungai Hancing dan Sungai Tilong Manggis. Pasukan Peronda Keanggotaan Balai Polis Bangar, Pasukan Polis Diraja Brunei berjaya mematahkan kegiatan penyeludupan barang tegahan di kawasan kebun di Kampung Piasau-Piasau daerah Tempurung semalam.
Semasa rondaan sekitar pukul 10 malam, pasukan peronda terserempak dengan 2 buah kenderaan yang didapati keluar daripada jalan kebun dalam keadaan mencurigakan dan terus memecut lari. Kenderaan-kenderaan tersebut berjaya ditemui di mana salah sebuah daripadanya terlibat di dalam kemalangan dan pemandunya telah melarikan diri. Manakala sebuah kenderaan lagi berjaya ditahan bersama pemandu dan seorang penumpang di kawasan Jalan Kampung Labu Estate. Pasukan peronda menemui 13 kotak berisi daging mentah, 16 kartun minuman keras dan 15 kartun rokok. Sementara itu, kenderaan, penemuan barang-barang mencurigakan serta 2 orang suspek dibawa ke Balai Polis Bangar bagi menjalani siasatan awal dan diserahkan ke Jabatan Custom dan Excise Diraja bagi siasatan lanjut. Turut dirampas sejumlah produk kosmetik dan kecantikan serta lain-lain pelbagai barangan seperti kopi dan minyak urut. Pasukan Polis Diraja Brunei serta agensi penguatkuasa undang-undang lain akan terus komited menjalankan usaha membentras serta membuat pemantauan berterusan ke atas sebarang kegiatan jenayah yang berlaku berhampiran sempadan-sempadan negara ini. Lebih 300 peserta penyertai acara amal Pusat Ehsan Fun Walk Run and Cycle 2021 atau aktiviti berjalan kaki, berlari dan berbasikal anjuran Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Acara pagi tadi berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Pelancaran acara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara amal dimulakan dengan pelepasan riadah berbasikal sejauh 30 km bermula dan berakhir di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan berkenaan. Acara diteruskan dengan pelepasan larian dan berjalan kaki sejauh 3 km sekitar Pekan Tutong. Aktiviti amal tahunan ini bertujuan bagi mengumpul dana Pusat Ehsan dengan hasil kutipan derma akan disalurkan kepada pusat tersebut bagi memberikan pendidikan yang berkualiti, latihan dan perkhidmatan untuk kesejahteraan golongan berkeperluan khas. Juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Ajmin bin Haji Menudin, pemangku pegawai daerah Tutong. Muhammad Arif Maldini Abdul Majid menjuarai kategori Overall Gross dalam kejohanan Golf Merdeka Trophy 2021 yang diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37. Kejohanan 3 hari anjuran Majlis Perundingan Mukim Gadong A dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara itu melabuhkan tirainya tengah hari tadi di Kelab Golf RBA Berakas. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kementerian Hawa Dalam Negeri dan Yang Berhormat Haji Tahamid bin Haji Nudin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Muhammad Arif Maldini mencatat 69 pukulan 1 di bawah par dalam aksi perlawanan akhir bagi 12 pemain terbaik. Brian Chu memenangi kategori Overall Net dengan 65 pukulan. Sementara kategori Senior Overall Gross dijuarai oleh Wan Man Haji Wan Hill dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurulatih Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan memenangi kategori Senior Net. Bagi kategori Division C Net pula dimenangi oleh Pangeran Haji Yaakob bin Pangeran Haji Muhammad Saleh. Kategori Division B Net dirangkul oleh Nokman Syahrir dan Seruji bin Haji Setia memenangi Division A Net. Manakala kategori Wanita Net dimenangi oleh Elizabeth Boshem dan Haji Saiful Rizal bin Pihit Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad menjuarai kategori VIP dan penaja. Lebih 60 menyertai acara No One Left Behind Trail Run Challenge iaitu larian berpasukan sejauh 12 km yang diadakan pagi tadi di kawasan Taman Agro, Kampung Tungku. Acara dikendalikan bersama oleh Brunei Adventure Trail Runner dan Chain Block Muay Thai dibukakan kepada yang berumur 18 tahun ke atas. Pelepasan para peserta disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Larian bermula dari Agro dan memasuki kawasan Bukit Shah Bandar dan kemudian kembali ke Agro. 3 kategori dipertandingkan iaitu terbuka lelaki, terbuka campuran dan veteran lelaki. Acara antara lain bertujuan memberi kesedaran tentang pentingnya membuat aktiviti secara berkumpulan di mana setiap ahli pasukan hendaklah sentiasa peka dan mengambil berat tentang keadaan kawan atau pasukan masing-masing.